Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan mengadakan satu mesyuarat khas pada minggu depan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Jilahi Narawi berkata, mesyuarat khas itu akan dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan akan memfokuskan kepada usaha mempercepatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Sarawak. Menurutnya, Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dan Lembaga Multimedia Sarawak SMA minggu depan juga akan terlibat dalam mesyuarat khas itu kelak. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke SDEC Sentex di Kuching pada Khamis. Mengiringi beliau dalam lawatan kerja tersebut adalah Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Sudarnoto Osman, Ketua Pegawai Operasi SDEC Malseni Jamal dan pegawai-pegawai lain. Dalam pada itu, Datuk Jilahi memberitahu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat itu kelak ialah memastikan pelan telekomunikasi yang dirancang Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Pusat berjalan lancar. Katanya usaha pembinaan menara telekomunikasi perlu dipercepatkan dengan tapak yang dikenal pasti perlu mendapatkan kelulusan segera. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Dato' Abdullah Saidul menyambut baik garis panduan baru untuk pengurusan dana projek khas yang diumumkan Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg pada Rabu. Menurut Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS itu, garis panduan yang berkuat kuasa 1 Februari 2022 tersebut adalah satu inisiatif baik diperkenalkan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam memastikan tidak berlakunya ketirisan, penyalahgunaan peruntukan dan sebagainya. Katanya melalui garis panduan baru itu, wakil rakyat terutama di peringkat pusat khidmat perlu menguruskan peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Sarawak dengan lebih telus dan berdisiplin. Garis panduan ini saya alu-alukan garis panduan yang agak kemas dan ketat dan sebagainya kerana dia memerlukan pihak wakil rakyat terutama sekali di peringkat pusat khidmat untuk mengurus peruntukan ini dengan lebih telus, dengan lebih disiplin dan sebagainya. Dan saya anggap ini adalah satu inisiatif yang baik daripada kerajaan GPS kerana ia untuk memastikan bahawa tidak berlaku ketirisan, tidak berlaku keadaan di mana peruntukan disalahgunakan dan sebagainya. Dan garis panduan ini sebenarnya adalah hasil kerjasama pihak SIMU dan union, termasuk juga pihak SPRM juga memberi sedikit terlibat dalam dalam rangka garis panduan ini. Beliau berkata demikian kepada pihak Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa mengadakan lawatan ke beberapa projek transformasi luar bandar RTP di Kampung Semop Daro pada Khamis. Sehubungan itu, beliau berharap Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasannya memberikan kerjasama dalam perkara tersebut untuk memastikan peruntukan yang disalurkan Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan projek kecil dan sederhana di kampung digunakan dengan lebih efektif dan lebih telus. Dan saya harap pihak selepas ini nanti, selepas pengumuman yang lepas pengumuman malam tadi oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat Premier, supaya selepas ini ada taklimat bersama dengan semua KMKK tentang syarat-syarat panduan ini supaya mereka memahami selepas ini kerjasama daripada ketua masyarakat juga penting supaya peruntukan yang disalurkan kerajaan untuk projek kecil sederhana di kampung tidak digunakan lebih efektif dan cara pelaksanaannya pun kemas dan permohonannya pun transparan dan sebagainya. Dan semua wakil rakyat, semua pusat khidmat akan dipantau oleh union, iaitu Unit Integriti dan Ombudsman.
Dalam lawatan kerja itu, Dato' Abdullah sempat menyampaikan sumbangan peruntukan dana kepada sebuah jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK, 4 persatuan ibu bapa dan guru PIBG dan sebuah jawatan kuasa masjid dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM14,100. Sementara itu, Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran ke-61 peringkat negeri Sarawak yang bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti akan diadakan pada 25 hingga 28 Februari 2022. Program tersebut akan berlangsung di Dewan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kompleks Islam Sarawak dan disertai seramai 23 peserta dari setiap bahagian di Sarawak. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran itu juga akan turut disertai 12 qari dan 11 qariah, manakala 9 peserta dalam kategori Menghafaz Al-Quran. Dalam pada itu, Menteri Muda Utiliti dan Telekomunikasi Utiliti Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, perasmian majlis tersebut akan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 27 Februari depan. Menurutnya, isteri Ketua Menteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang juga akan hadir sama dalam majlis tersebut. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah program tersebut sepatutnya diadakan pada tahun lepas, namun disebabkan pandemik COVID-19 ia terpaksa ditangguhkan. Majlis penutupan disertai dengan majlis penyampaian hadiah yang akan disempurnakan oleh Tuan Utama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Jadi tema Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak pada tahun ini ialah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, dan ini adalah Majlis Tilawah yang ke-61 untuk peringkat negeri Sarawak diadakan. Maknanya kita adakan setiap tahun sejak pada tahun 60-an dulu hingga ke kini ke-61 hanya tidak dapat dilakukan pada tahun lepas. Okey. Ini saja maklumat yang nak dikongsikan di majlis. Beliau berkata demikian semasa sidang media di Persada Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah pada Khamis. Tambah beliau lagi, selain itu turut diadakan acara sampingan seperti seminar keluarga, seminar Al-Quran, kursus khas tahsin, wacana perdana Isra' Mi'raj, kursus pengukuhan peserta Majlis Tilawah Al-Quran dan kuis Al-Quran. Selanjutnya, sebanyak 34 pertubuhan dan persatuan di kawasan Parlimen Kota Semerahan menerima geran peruntukan khas berjumlah RM361,000. Ahli Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang berkata, geran tersebut merupakan peruntukan bagi menjalankan aktiviti termasuk program meningkatkan penglibatan masyarakat untuk memperkasakan pertubuhan, persatuan dan jawatan kuasa kampung. Dengan adanya peruntukan khas ini, aktiviti program dan pelaksanaan projek kecil dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Peruntukan khas ini juga akan dapat memberi kemudahan dan keselesaan dalam melakukan aktiviti program dan mengurangkan isu pembangunan kemudahan kecil di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan geran peruntukan khas di Dewan Suara Kota Semerahan pada Rabu. Datuk Rubiah menambah penerima geran harus menggunakan peruntukan berkenaan dengan sebaiknya untuk meningkatkan pembangunan dan silaturahim di kalangan masyarakat setempat. Di Sepauh, Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC telah meluluskan pinjaman perumahan sebanyak RM660,000 kepada penduduk rumah Mendit Usu Penom Ulu Pakor Sepauh. Simbolik penyerahan telah disempurnakan penolong pegawai tadbir HDC Asmah Ahmad kepada tuai rumah Mendit Unsu selaku wakil kepada 22 penduduk rumah Panjang Penom. Pinjaman tersebut merupakan dari Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang disalurkan kepada HDC untuk membeli bahan binaan bagi membina rumah panjang di tapak baharu. Beralih ke laporan COVID-19, Sarawak mencatatkan 278 kes positif baru COVID-19 pada Khamis, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 255,302 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan daripada jumlah tersebut 114 kes adalah dalam kategori 1 dan 164 kes kategori 2. Sementara itu, sebanyak 20 daerah di Sarawak melaporkan kes
positif COVID-19 seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahirah Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.